Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Ya Alim ya Alim ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyun alladhina aslamu lilladhi hadu lilladhina hadu warrabbaniyun wal ahbar bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada wala takhshawun nas wasyawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Baik, ini ialah surah Al-Ma'idah ayat ke-44. Surah ini, ayat ini berkenaan dengan penurunan kitab Taurat dan sifat-sifat orang-orang yang mengikuti kitab Taurat. Jadi malam ni kita nak belajarnya ialah berkenaan dengan orang-orang yang telah diberi kitab. Sama ada mereka tu orang Yahudi, kitab Taurat, Zabur, Yahudi juga. Lepas tu Kristian, iaitu kitab Injil. Lepas tu Islam, kitab Quran. Umumnya zaman Nabi, kitab ahli kitab ni dipanggil ahli kitab dipanggil orang-orang yang telah diberi kitab, iaitu Yahudi dan Nasara, Kristian. Cuma masalah sekarang ni masalahnya ialah mereka ni bersifat begini. Orang-orang yang diberi kitab Taurat, iaitu Yahudi, dia percaya Allah Tuhan. Itu sifat utama, kita kena ingat. Pertama, dia percaya Allah Tuhan. Yang kedua, Nabi Musa sebagai Rasul. Yang ketiga, kitab Taurat diturun oleh Allah. Dan ada hadis-hadis daripada Nabi Musa AS. Tetapi dia tidak belajar kitab Taurat. Dia tak belajar kitab Taurat. Dia belajar kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dia. Kitab Taurat ialah kitab yang diturun sekaligus dan bertulis siap. Turun sekaligus dan ditulis siap. Adapun kitab Quran ni diturun beransur-ansur dan tidak ditulis. Kitab Zabur dan kitab Injil diturun sekaligus, tidak bertulis tapi. Tidak bertulis tapi turun sekaligus kepada Nabi masing-masing, iaitu Nabi Daud dan Nabi Isa AS. Jadi orang Yahudi tidak boleh nak pesongkan kitab Taurat, sebab kitab tu sudah siap ditulis. Yang berlakunya ialah kitab Taurat tu tidak dipelajari
tetapi kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama mereka dia pelajari. Dan syariat yang diajar oleh Nabi Musa AS mereka tak pakai. Syariat tu mereka tak pakai. Mereka pakai ialah syariat yang dibuat oleh ulama-ulama mereka. Begitu juga kitab Zabur, kitab Zabur. Bersamaan yang sama juga ialah kitab Injil, Bible. Kitab Bible juga tidak dipelajari, tapi dipelajari daripada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama mereka. Ulama-ulama. Maka sekiranya orang Islam yang percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul, kitab Quran daripada Allah, tapi tidak belajar kitab Taurat, kitab Quran ni daripada dia tetap belajar tafsir dia. Tetapi syariat Islam ni dia belajar daripada ulama-ulama dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, maka ia bersamaan dengan orang-orang yang telah diberi kitab. Syariat yang diajar dalam kitab ni tidak diikuti, tapi campuran daripada guru, ulama-ulama tadi, dan campuran daripada Nabi dicampur adukkan sebagai syariat yang baru. Itu dipanggil ahli kitab juga. Baik. Semua kitab-kitab ni, 4 kitab, iaitu kitab Zabur, kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Di dalamnya ada petunjuk. Kena ingat baik-baik ni. Dalam Quran, dalam kitab Zabur, Taurat, Injil ada petunjuk dalam tu. Petunjuk tu awak tidak akan dapat sehinggalah awak belajar. Petunjuk yang ada dalam tu tidak akan didapati melainkan awak pelajari dia. Adapun untuk belajar kitab-kitab tadi, Allah Ta'ala beri petunjuk lain, iaitu petunjuk supaya belajar. Dia tunjuk, dia beri dorongan supaya orang tu belajar, percaya bahawasanya kitab ni perlu dipelajari. Orang itu saja yang memilih untuk tidak belajar, maka hidayah tu jadi terputus itu. Sehinggalah dia belajar kitab tu. Bila dia belajar kitab tu, barulah hidayah tu sambung balik. Baik, kita mula ni. Jadi sini kita nak diceritakan malam ni ialah berkenaan dengan sifat-sifat yang ada pada mereka-mereka yang telah diberi kitab daripada kitab Taurat, Zabur dan Injil, dan juga Quran. Malam ni Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Taurata, sesungguhnya kamilah yang menurunkan kitab Taurat itu. Fiha, dalam kitab Taurat itu ada hudan, ada petunjuk. Sekiranya kitab Taurat itu dipelajari, jadi kena tulis itu sekira dipelajari lah. Dalam tu memang ada petunjuk, tapi petunjuk itu akan dapat apabila dipelajari. Wa nurun, dan dalam tu ada cahaya daripada Allah Ta'ala dalam tu, bagi mereka-mereka yang mempelajari. Nur situ rujuk kepada hak dengan batil. Hak satu, batil satu. Haknya ialah Allah Ta'ala, ialah Tuhan kita. Tu haknya. Haknya ialah Allah Ta'ala. Kebenaran itu ialah Allah Ta'ala tu Tuhan kita, yang mencipta segala langit dan bumi dan layak disembah, dipuja, dibuat ibadat. Itu hak. Nur juga tunjuk kepada benda batil, iaitu syirik kepada Allah. Bid'ah dalam agama, dia tunjuk sekali dalam tu. Dalam kitab Taurat tu ada nur, ada cahaya yang menerangi, yang menunjukkan apakah yang hak, apakah yang batil. Yang hak maknanya berkenaan dengan Tuhan tu ialah Tuhan kita, iaitu menunjukkan, dia panggil
nur situ menunjukkan hak itu ialah tauhid, mengesakan Tuhan. Lepas tu satu lagi ialah lawan bagi tauhid ialah kufur. Lawan bagi tauhid mesti kufur dah. Maka awak sekiranya mengajar orang mana-mana manusia biasa, maka kena beritahu yang hak gini, yang batilnya gini. Yang batil itu ialah syirik kepada Allah. Mesti beritahu serta sekali. Yahkumu biha, membuat keputusan, membuat hukum dengan kitab Taurat itu. Jadi tujuan turun kitab Taurat itu supaya dibuat hukum, yahkumu biha, supaya dibuat hukum, buat hukum syarak. An-nabiyuna, para nabi, yang para nabi. Pasal kitab Taurat, nabi-nabi akan mari kemudian. Selepas pada kitab Taurat tu ada nabi-nabi yang mari. Ramai nabi-nabi, beratus nabi yang menghuraikan tentang kitab Taurat ni. Adapun Quran ni, nabi kemudian sahabat-sahabat nabi. Itu aja beza. Begitu juga kitab Injil, Nabi Isa. Ada beberapa nabi zaman dia, sezaman dengan Nabi Isa. Kemudian selain daripada Nabi Isa tu, selain daripada zaman Nabi Isa tu ialah orang lain lah. Jadi kitab Taurat lah yang ramai sekali nabi yang dibawa. Antara nabinya, misalnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria membawa syariat Nabi Musa. Nabi Zakaria bawa syariat Nabi Musa. Nah, nabi sebelum Nabi Zakaria itu semua nabi-nabi sebelum Nabi Zakaria. Selepas Nabi Musa, sebelum Nabi Zakaria, semua sekali syariat Nabi Musa bakal. Selepas Nabi Musa, sebelum Nabi Zakaria, semua nabi-nabi ada celah tu syariat Nabi Musa bakal. Selepas Nabi Musa, sebelum Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, pasal Nabi Zakaria Allah sekali. Sebab lepas pada tu Nabi Isa dah. Jadi nabi-nabi yang ikut syariat Nabi Zakaria, Nabi Musa, bila kita tak Injil mari, dia terpaksa kena tukar kepada syariat Nabi Isa. Contohnya Nabi Yahya. Nabi Yahya ikut syariat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya. Lepas tu lagi ada Nabi Soduk, Sam'un, macam-macam Nabi. Beberapa orang Nabi yang sezaman dengan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Lepas tu tak ada, putus. Wahyu jadi putus. Lepas tu wahyu sini ialah nabi-nabi tidak diutuskan lagi, sehinggalah Nabi Muhammad. Bezanya ialah 600 tahun tidak ada nabi. Jadi kita dengan Nabi Muhammadnya 1430 ke berapa dah? 1436. Jadi kira-kira Nabi mati 1436 Hijrah, bermakna Nabi meninggalnya 1426. Ya 10 tahun. Nabi mati 10 Hijrah. Nah? Tadi beza berapa tahun Ustaz? Apa dia? The beza from those prophet dengan Muhammad is berapa ratus tahun? 600 tahun. Jadi kita syariat Nabi Muhammad pula dengan kita ialah 1426 tahun selepas Nabi wafat. Hijrah 1436 dah. Maka tolak 10 tahun. Lepas tu, jadi start daripada situ kita tidak ada lagi Nabi. Bermakna menasabahlah syariat ni sudah rusak banyak. Nah, biasanya setiap 600 tahun ada Nabi mari, ada Rasul mari. Jadi kita umat Nabi Muhammad ni tidak ada Nabi selepas Nabi.
Muhammad. Yang kita ada ialah ulama-ulama yang buat kerja Nabi. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad lah. Ulama-ulama dia buat kerja seperti mana Nabi-Nabi buat. Cuma bezanya dia tidak Nabi je. Jadi kelemahan-kelemahan tu ada kerana dia manusia biasa kan. Ya, wahyu tidak diberi, cuma mereka ni belajar wahyu. Orang diberi wahyu dia panggil Nabi. Orang selain daripada Nabi dia panggil orang yang belajar wahyu. Ini kena reti betul-betul ni, kena faham betul-betul sini celah ni. Dia masuk ni, saya dah cakap ni usul tafsir dia panggil. Ni usul tafsir dah ni. Itu kalau kita tak faham sini, maka kita akan terpesong lah. Baik. Jadi orang Yahudi itu terdiri daripada para nabi. Allazi aslam, iaitu orang-orang yang berserah diri mengesakan Allah Taala. Allazi aslamu, yang menyerah diri mengesakan Allah Taala sebagai hudan, sebagai Tuhan dia. Dia tak ada syirik, tak ada apa, mengesakan Tuhan seratus-ratus. Aslamu. Ayat 44 tu. Aslamu tengah-tengah iaitu siapa dia orang yang serah diri ni, mengesakan Tuhan saja ni, ialah lilladzina hadu, khas bagi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi zaman Nabi Musa, warabbaniyuna, dan para orang alim mereka. Rahban ni orang alim dia. Wal ahbar, dan para pendeta dia. Ni dia panggil popok tolbai dia. Popok, kalau kita ada bahasa kita tolbai lah. Ada orang alim, ada orang lebay, orang soleh lah, orang soleh. Bimas tukhfidhu, dengan sebab mereka tu memelihara, menjaga isi kandung kitab Taurat. Min kitabin, iaitu daripada kitabillah, kitab Allah, iaitu kitab Taurat. Kerana mereka menjaga. Siapa-siapa yang jaga Quran ni, dia panggil penjaga Quran lah. Dia panggil hafiz. Jadi kita ni hafiz tu yang hafal Quran. Pula hafiz tu mana jaga isi kandung Quran daripada rusak. Macam hafiz baca tu, bacaan tu ialah hafiz daripada sebutan sahaja. Isi kandung tu boleh jadi tak ikut orang yang hafiz. Jadi saya kenal ramai orang yang hafiz ni buat syirik tak berhenti buat lagi. Jadi ramai hafiz ni ahli neraka. Kira-kira ada buat syirik tak berhenti. Kerana tauhid tak belajar, isi kandung Quran tak belajar. Wa kanu alaihi syuhada, dan adalah mereka terhadap kitab Taurat itu sebagai saksi. Syuhada sebagai saksi. Apa makna ni? Tanya apa makna? Mereka, dan adalah mereka alaihi, terhadap kitab Injil, ke atas kitab Injil, kitab Taurat itu syuhada, dia sebagai saksi. Apa dia? Keadaannya one tell me. Saksi, apa makna saksi? Tak menjadi saksi sebab dipelajari. Bersaksi. Mereka dah tahu dengan Musa tu sendiri Nabi, dan waktu menyaksikan yang apa dia boleh Nabi Musa tu, mereka menyaksikan. Tapi dalam masa sama disebabkan nak tinggalkan ajaran untuk nenek moyang. Itu wrong answer. Tu tak nak. The question is, dia menyaksikan kitab Taurat. Dia sini. Menyaksikan. Musa tu. Nah, dia kata bimas tukhfiduna minal kitabillah, iaitu dengan sebab mereka itu menjaga, memelihara kitab Allah. Jaga apa?
Belajar. Jaga syariat Taurat. Ya, jaga syariat Taurat daripada dicemari. Those. Dah, daripada dicemari, dia jaga tu. Okey. Wa kanu alaihi, dan adalah mereka ke atas kitab Taurat, alaihi kepada atas kitab Taurat itu syuhada, sebagai saksi. Apa pula mana? Tell me anybody. Dia terhadap kitab Taurat tu dia jadi saksi. Apa mana? Agak-agak. Si kitab tu dari Allah. Beriman. Beriman dengan Taurat. Not right. Betul lah, tapi Not there. it's just not there ya. Sebab macam kita kata di mana madrasah kita ni, kita kata di Pistari. Jadi bila datang di Pistari mana tak beri alamat benar. Do you mean like does that mean that they learn and they follow the Sharia of the Torah? Itu dia panggil bimastuhfidhuna min kitabillah. Itu orang yang menjaga kitab Allah. Itu dia belajar. Artinya hari akhirat dia akan jadi saksi, Ustaz. Hari akhirat menjadi saksi. Akhirat jadi saksi. Kenapa dia jadi saksi? Sebab dia yang jaga dan beramal. Apa dia? Dia jaga apa? Isi kandung. The Torah. Apa dia jaga? Taurat wahyu. Taurat. Tuntutan. Apa dia? You are getting there. Allah. You are getting there already. Where? Memang tauhidkan Allah. Apa dia? Jadi saksi apa? Kebenaran. Apa dia mana? Dia sembah agama. Oh. Dia sembah agama. So bila dia sembah agama, that means dia jumpa besok, di akhirat besok, dia kata saya jumpa dah dengan orang ni, saya beritahu dah dia. right, like what you did. Right. To those student, right, yeah, I get you. Ya, awak bila kita sudah sembah pada orang tu, di depan Allah Taala esok kita jadi saksi dia. So you mean those alim ulama of the Jewish, they actually follow Torah, and then they bear witness to those that they have preach about Torah. Right. Okay, got it. Jadi maknanya sini, those who doesn't preach, siapa yang tidak tabligh, tidak jadi saksi ya. Right, I get you. Ni kita ngaji pasal universiti dah ni. Suruh lah nak tulis. Suruh Saksi nak tulis. ni penyebar lah. Saksi tu makna penyebar lah, cik. That means dia bersaksikan, dia seen all the people yang dia dah preach. Right. Jadi Like Jadi kita awak- start jadi- like saksi for those students in Greece that they this. right. Okay. Yes. I hear you. I speak Terulun. Okay. Dah tu mudah tu. Jadi lain kali bila jadi syuhada tu, mana syuhada ni orang mati syahid, bukan? Orang mati bersaksi. Right. Apa dia mati bersaksi? Saksi. Bersaksi bahawasanya dia bersembah agama dia tu. Dia orang yang sembah agama. Maka dia tahu mereka yang lawan dia tu orang yang engkar. Bukan? Right. Betul eh? Betul. Yes. Nama apa? Nama? Faizal. Faizal. Baik. Hafizan. Apa ada tak ada suara beres eh? Kena kongsi. Dia sulit, bilik lah. You are itu. Okey, duduk. Duduk bawah. Dah kata dah. Rehan nak bawa tadi kan takut apa? Apa ada rehan dalam kereta? Apa bawa ada rehan dalam kereta masing-masing? Ada? Kalau ada rehan bawa orang lain. Rehan. I don't. You don't have. So, Because I come early. okay, habis itu. Let them worry about the sitting. Yeah. Nampak tak cukup dah lah kursi. Yeah, take note to buy more chairs. Jadi orang yang syahid ialah orang yang bersaksi. Bermakna bersaksi sembah agama.
maka jihad mesti dalam bab sebab agama. Jihad mesti berkaitan bab sebab agama. Jadi kalau orang tak sebab agama, kemudian awak nak pergi bunuh orang kafir tu, something is definitely wrong with you. Nah, awak tak sebab agama, kemudian awak nak pergi bunuh orang kafir tu. Awak kena beritahu dia dulu. Dia salah. Beritahu dulu. Okey? Nah, jelas nah? Jadi syuhada ialah orang yang bersaksi, ialah orang-orang yang sebab agama, iaitu orang yang tabligh. Bermakna jihad fil lisan ni kira-kira je nombor 2. Bab dalam bab mati syahid ni, jihad dengan lisan, dengan lidah ni adalah nombor 2 lah. Jihad perang tu sampai menyebabkan mati tu dipanggil yang pertama. Tapi bolehkah jadi jihad yang mati syahid itu sebelum ada jihad lisan ni? Tak boleh. Apa yang berlaku sekarang? Duk gitu ni. Orang masih tu semua duduk syak wasangka pada orang Islam kan? Tu dia. Syak wasangka, tuduh macam-macam pada orang Islam. Dan orang yang mati syahid tu, selagi dia tak sebab agama dan tak belajar tafsir Quran ni, kalau dia syirik buat kan, mati itu mati syirik pada Allah, masuk neraka straight pula. Ni perkara-perkara yang orang tak jelas orang tak jelas. Contohnya dia pergi jihad tapi dengan kerih kamak dia. Dia percaya kerih tu keramat. Nak boleh jadi keramat kena, nak boleh jadi keramat kena jadi tok guru. Kerih tu bila jadi tok gurunya? Nak boleh jadi tok guru kena belajar tafsir Quran dengan hadis. Bila kerih tu belajar tafsir Quran dengan hadis ni? Bila? Ya awak percaya pula besi tu keramat pula dah. Satu kepercayaan tahyul dia panggil. Macam juga Kristian tu kan, dia pegang salib dia tu, dia buat gini kan. Awak tak tahu dah 2 hari lepas Pope yang baru ni angkat doa. Dia beritahu pada semua rakyat dia, to all Christian, dia kata, please do one prayer to God, so that that God will give me blessing. All of you should ask all the God, the Lord Creator, to give me blessing, so that I can give blessing to you. That oh. But when they pray, it has to be in the name of Jesus Christ. They won't straight to Lord. So they say, dear Lord, in the name of Jesus Christ. So they have to use that to perantaraan. Yes. Balik modal tu balik ni. Jadi siapa-siapa yang nak jadi saksi ni, dia kena sebab agama. Nak sebab agama tu kena reti. Nak sebab tu kena reti. Tauhid tu kena reti. Dia sendiri tidak syirik lah. Satu orang kafir yang bersedekah, pahala dia boleh tak? Pasal apa tak boleh? Pasal dia kafir. Kalau dia sembahyang, tak terima. Kalau awak tu buat syirik, awak sembahyang, Tuhan terima apa? Terima. Kita pasal kita orang Islam tu. Kita lain. Yes. Okey, oleh sebab itu ayat berikutnya dia ada, kalau awak tengok dalam Quran tu syuhada tu Hamzah tu belah atas dia tu ada huruf jim. Maknanya situ koma situ. Koma, satu koma lah. Bermakna satu benda nak cerita sini. Satu benda nak cerita. Ceritanya apa? Sekiranya kamu nak sebab agama ni, nak tabligh pada orang, tu makna dia. Satu clause, satu perkataan yang tak disebut apa-apa situ, dia tulis situ huruf jim. Jadi
Syuhada situ orang yang sebab agama. Bermakna sekiranya awak nak sebab agama, sekiranya awak nak sebab agama, fala maka janganlah. Sekiranya awak nak sebab agama, maka janganlah, maka janganlah takhsyawun nas, kamu takut pada manusia dalam sebab, iaitu jangan kamu takut pada orang jahil dalam nak sebab agama ni. Dan orang sesat yang takut pada dia sesat kan. Wahsyaw ni, hendaklah kamu takut pada aku saja. Ayat Qurannya ialah surah Baqarah ayat 153 ke berapa? Ayatnya wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ayat tu. Dan pasti aku akan uji kamu sikit sebanyak takut kepada orang jahil. Wait. Iaitu ayat muka surat 24 ayat 155. Ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Dan pasti aku akan uji kamu sedikit sebanyak minal khauf, takut kepada orang jahil nak beritahu, takut pada pemerintah nak beritahu, takut pada orang-orang yang dikatakan alim tetapi penjahat, iaitu ulama sud. Takut macam mana? Wal ju', orang akan boikot kamu sehinggalah tak dapat cari makan, menyebabkan lapar. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwali, dan kekurangan dari segi harta benda. Bila saya bawa kamu kena keluar duit sendiri. Kena keluar duit sendiri. Ya mereka ulama maksudnya dia masuk kelas tu dia tahu dah. Ni kelas ni ada ni 5,000 ni bayar hari ni. Dia boleh siap-siap dah, boleh lah bini kata anak nak beli komputer tu 3,000. Dia kata okey. Malam ni esok lah. Pasalnya dia pergi mengajar tu 5,000 bayar. Tapi orang yang sebab agama sebenarnya dia keluar harta dia. Wa naqsim minal amwali, dan kekurangan daripada harta benda. Wal anfusi, dan sakit tubuh badan. Oh kereta lama-lama sakit tubuh badan lah. Wa thamara, dan kekurangan buah-buah. Buah-buah situ ialah perniagaan tak ada nak jagalah sebab agama ni. Maka hasil dari segi buah-buahan tu, iaitu perniagaan tu, merosot. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira bagi orang yang sabar dalam sebab agama ni, tidak ambil upah. Siapa dia mereka tu? Allazina idza asabathum musibah, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah pada mereka, qalu, mereka kata inna lillah, kami ni milik Allah. Ikut dia nampak macam mana? Ikut dia musibah. Bila musibah mari, dah inna lillah, dia kata kami ni milik Allah. Ikut dia buat apa? Wa inna ilaihi raji'un, sama ada kami taat atau engkar, kami pasti akan balik jumpa dengan Allah Ta'ala, dihimpunkan. Ulaika, orang-orang yang ada sifat macam ni, sebab agama ni, syuhada gini ni, alaihim, ke atas mereka, salawatum min rabbihim, akan dapat selawat daripada Tuhan mereka, iaitu satu ucapan syabas. Dalam bahasa kita lah, contoh lah, bila kita naik stage tu, dapat pingat ni, pingat Datuk ke Tan Sri ke, lepas tu Agung pula kata tepuk belakang, syabas. Oh tu tak ada nilai tu. Tu tak, syabas. Min rabbihim, daripada Tuhan sendiri, Tuhan mereka sendiri. Wa rahmatun, dan satu rahmat untuk masuk surga direct. Masih lagi mereka tu terkeliru. Mana dia ulama apa dia panggil? Ulama dah dia panggil ulama mujahid, ulama mursyid. Dia tak reti hak mursyid hak mana. Mursyid hak mana tak reti dia. Tak reti dia. Wa ulaika, dan mereka yang ada sifat seperti ini,
Hum, mereka itu al-muhtadun, mereka tu memang orang terpimpin sungguh. Bermaknanya nak belajar tafsir Quran ni kena belajar dengan orang yang tak lupa lah. Jangan mudah-mudah cakap. Lepas tu orang yang tak takut pada orang jahil. Kalau orang jahil pun dia takut, tak boleh tahu mengaji lah dengan dia. Bila kata kan marah. Jadi Tuhan kata, fala takhshawun nas, maka jangan kamu takut kepada manusia yang jahil itu, ataupun ulama-ulama sub tu, ataupun kerajaan-kerajaan yang engkar tu. Wahsyawni, takutlah kamu pada aku saja. Pesannya lagi, Tuhan pesan lagi, wala tashtaru bi ayati, dan jangan kamu tukar ayat-ayatku samanan qalila, dengan upah dia sikit. Upah berapa banyak yang awak boleh tu dia panggil sikit, macam Allah Tuhan. Pasal upah dia beri tu banyak lagi. Awak tahu tak? Tabligh sekali tabligh ni, sehari sebab agama ni, pahala macam mana awak tahu? Nak tahu? Iaitu sabilillah. Jihad sabilillah. Allah. Jihad sabilillah pahala dia. Lepas tu balik rumah buat persiapan untuk mari pula. Buat persiapan untuk mari pula. Daripada hadis Nabi ni saya beritahu ni. Buat persiapan untuk mari pula, iaitu belajar balik, rujuk balik, cari modal, baiki tubuh dah lengah ni, jalan kaki lama ni. Maka pahala dia nya untuk mari pula tu, pahala dia jihad sabilillah pula. Dia mari, jihad pula. Balik mari, cari duit apa semua, usaha supaya boleh mari balik tu, jihad pula situ. Dia pergi pun jihad, balik pun jihad, mari pun jihad, balik pun jihad. Allah. Ada Nabi. Tak nak kau. Tapi buat penunggu kubur aja, kita baca wirid banyak-banyak. Tak payah sepak agama dah, awak duduk rumah baca wirid banyak-banyak. Maka Allah pun kata, warning. Ayat ni satu pada dah malam ni. Berat dia ayat ni. Wa man lam, dan siapa-siapa yang lam yahkum, tidak berhukum, makna tidak percaya, bima anzal, tak berhukum. Bila dia tak berhukum, dia makna tak percaya lah jadi. Walau dia kata dia percaya, mulut cakap percaya. Bima anzalallah, dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Apa dia? Kitab Taurat ni lah. Lepas tu kalau kitab Quran, serupa lah, Tuhan tu lah, betul. Tak? Faulaika, maka mereka yang tak buat hukum mengikut hukum yang Allah Ta'ala turun tu, hum, mereka itulah al-kafirun, orang kafir sebenar. Jadi percaya 30 juzuk Quran ni, percayalah ke orang, bukan? Betul. Maka hukum faraidnya ialah orang lelaki 2 bahagian, orang perempuan 1 bahagian. Mak dia tu 1/6 ada, 1/8 sakit pula lah. Tiba-tiba awak pergi ke majlis agama pun tanya awak, nak bagi sama rata ke ataupun nak faraid? Dia tu sudah buat kufur pada Allah Ta'ala dah. Orang yang kata tu, dia sokol apa dia? Sokol apa? Sokol qadhi lah. Pergi ke mahkamah qadhi kan, dia ibu bapa mati, nak tutup saka. The first word that he or she say, the so-called qadhi dia kata, nak bagi sama rata ke, nak ikut faraid ni? Of course lah, semua kata ikut sama rata, tak ada apa-apa. Dia yang offer, kita pun pakat terima. Jadi hukum ni ayat Quran langgar adalah, maka faulaika, mereka yang langgar begini, hum, mereka itu al-kafirun.
Ustaz, I got a question. Say like, since Torah kan, it's written and straightway comes one shot. So that means it cannot be changed at all. Right. So those that still follow Torah until now, they don't want to follow Quran. That means they still go follow Torah because they rejected Quran. Is that so? Ya. Pasal dalam kitab Taurat tu ada beritahu tentang Nabi akhir zaman. Tapi sekiranya orang Kristian ataupun orang Yahudi yang masuk agama Islam, yang memeluk agama Islam, dia dapat 2 pahala. Tak bocah. For the Torah and for the Quran. For the Torah and the Quran, or for the Bible and the Quran. Siapa-siapa orang Kristian yang percaya kitab Injil tu, kemudian dia mengamal cara Injil yang salah tu, kemudian dia masuk Islam, dia dapat dua kali ganda pahala. Oh. That means the Quran and then those that he preach and follow Bible. Dia kira dia boleh. Macam mana Tuhan nak bagi tu, wallahu alam. Pedang tadi lah. Jadi Quran pun gitu juga. Siapa-siapa tak buat hukum dengan Quran ni, serupa ya. Pasal dia kitab yang sama. Lepas tu macam mana dengan satu negeri yang tak nak pakai Quran ni? Macam mana? Ada keluar Sedition Act pula dah. Siapa dia provoke keharmonian. No, awak kena beritahu this is wrong. Ni pak sakit tu baru tu menang dah. Nak tahu tu kat dai dah. Tu kat dai dah. Dia tak ngajar dia apa. Dia hanya belajar baru tu kat dai dah. Jadi setiap tempat yang berlaku kematian ni, dia akan tanya gitu. Saya bila berlaku perkara baru ni, adik saya terus kata ke Qadi. Siapa kata boleh bagi sama kata ni? Saya kata dalam di majlis kamu. Awak jangan pandai-pandai sini. Dia Qadi, awak jangan pandai-pandai sini. Saya mengajar tafsir Quran ni, awak jangan cakap bohong sini. Lepas tu sudah pada tu, adik saya beritahu makcik. Allah sekat kita, suami kita kata uduk ke Qadi. Lah, dia sudah buat satu benda muka. Tidak ada siapa tegur dia. Tak pernah ada tegur tu. Tapi kalau if all the siblings agree, how? That they decided to. Sabar. Ini ialah ni yang hukum gitu dah ada. So dia agree. Bermakna ayat Quran yang beritahu tentang faraid, dia sudah kata yang dia punya bagi sama kata tu lebih baik. Ada pasal-pasal kuku, tak ada pasal-pasal. Dan wasiat kan, mak kata, kita kena bagi sama kata nah, adik-beradik. Adik-beradik pula 9 lelaki, 1 aja perempuan. Yang perempuan pula yang paling lemah sekali, mengaji yang paling rendah sekali pula dia. Kahwin pula dengan orang miskin pula. Rumah pula rumah sewa. Ya abang-abang semua doktor, profesor apa semua, misal. Tak? Jadi mak dia kata kita bagi sama kata lah adik-beradik tu. Kita pun kata, ya betul. No. Tolak ayat Quran tu. Apa yang patut buatnya gini? Awak bagi mengikut faraid. Kemudian awak nak beri pada adik awak semua sekali pun tak apa. Bagi dulu. Kena bagi dulu. Sebab adik-beradik dia ni ada bini, ada anak. Anak bini dia tengah ni dia tengah kaya ni, boleh gelar tangan lah, cici dah nak sungguh ni saya cakap ni. Ni anak ni nak motosikal dah. Anak-anak tu boleh saka dah ada bahagian kita tiba-tiba ni very serious dia. Jadi cara dia ialah bagi dulu sama kata, bagi dulu mengikut bahagian masing-masing. Kemudian dah duit tu ada dengan dia pun sedekahlah kepada adik perempuan dia. Gitu. Barulah adik perempuan dia tu tahu, ni sedekah abang saya ni.
Dan dia beri itu boleh pahala. Oh. Nah, bukan? Yep, yep. Dia boleh beri lebih pun, tak ada masalah apa. Biasanya tak bagi dah. Apa dah? Biasanya tak bagi dah. Oh, tak bagi dah. Tak bagi dah, itulah asalnya. Itulah hati dia. Allah. Harta dia, awak nak paksa suruh bagi sama kata apa? Harta dia. Lepas tu Tuhan beritahu dengan Quran ni. Tu saya beri contoh faraid baru. Yang lain serupa. Okey. Habis itu lah. Jadi kalau awak nak sama rata boleh, nak sama rata kau berapa kau. Lepas pada bagi tu dia nak ikut dia lah. Tak. Bagi semua kau separuh harta dia pada adik dia, kakak dia kau. Beri ya. Orang kata ustaz tu dia lelaki dia. No, kita sedap apa? Ya, kena beritahu yang betul ya. Ha? Wa katabna tutup.